مولانا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قارئ أعيننا يا نفسي باللقاء يا عين قارئ أعيننا هذا جمال المصطفى أنوار لاحت لنا هذا جمال المصطفى أنوار لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا طيبة ما زال نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ما زال نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد اللهم صل عليه وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا منا المنى الله العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا منا المنى زل العنا وفى الهنا بشرى منا المنى زل العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والباقي اللهم صل عليه يا روضة هادي الشفيع وصاحبيه والباقي اكتب لنا
آمين زيارة لحبيبي اللهم صل عليه اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صل وسلم يا سلام صل على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشد بشرى لنا الله والآل والصحب الكرام أنشد بشرى لنا الله العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدار أنجز وعده اللهم صل عليه والبشر أضحى لنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala bil qasimin amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa ala kamalihi. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima awliq al-khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pembacaan kitab Hikam Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad dan kita masuk pada hikam yang ke-16. Bagi siapa yang belum memiliki kitab Hikam Ibn Haddad, sebaiknya memiliki, karena kitab Hikam Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad ini banyak hikmah-hikmah, ilmu-ilmu rahsia dan juga panduan-panduan yang halus, akhlak dan adab-adab yang halus untuk kita berhubungan dan juga hadapkan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ke-16, bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'ana bi ulumihi barakatihi wa asrarihi fid darin amin. Man ta'awwada naqdal azaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Barang siapa yang banyak meninggalkan azimah itu iaitu perkara-perkara yang lebih berat dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhalang dirinya daripada mendapat pelbagai keuntungan. Allah SWT. Apa maksud hikam Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini?
orang siapa yang banyak meninggalkan azimah. Apa itu azimah? Azimah ini kita buat satu amal yang berat untuk diri kita. Allah SWT. Bukan pilihan paling ringan. Perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersihkan jiwa, untuk Allah SWT mengubah hati kita, hidup kita kepada yang lebih baik, untuk kita menjadi hamba yang sebenar-benar kepada Yang Maha Agung Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada azimah. Azimah ni apa? Betul sungguh-sungguh kita beratkan diri kita untuk buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cara yang paling ringan, tapi cara yang berat. Contoh orang yang nak dekat dengan Allah, nak bersihkan jiwa, Allah SWT, dia tak boleh target sembahyang duha tiap-tiap hari 2 rakaat, tu contoh. Dia kena buat yang lebih berat. Kalau 2 tu ringan untuk dia, dia kena buat 4. Kalau 4 tu ringan untuk dia, dia kena buat 6. Kalau 6 ringan untuk dia, dia kena buat 8. 8 ringan untuk dia, kena buat 12. Allah SWT. Ayah kepada Syekh Zainal Asri, guru kita, Cikgu Romli, orang panggil Cikgu Romli, orang soleh, wali Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dia kata tunggu jadi fa'i. Ayah pada Syekh Zainal Asri ni, Cikgu Romli ni, dia cikgu sekolah, tetapi seorang soleh, seorang alim, seorang yang zuhud, seorang abid, ahli ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia walaupun cikgu, tetapi dia tidak pernah meninggalkan untuk memakai serban. Serban pakai selalu. Dan mursyidnya, guru utamanya adalah Tuanku Haji Marzuhdi. Ni awliya min wali min awliya illahi salihin yang dia ada di negeri Kedah. Bahkan ada yang mengatakan Tuanku Haji Marzuhdi ni dia termasuk daripada wali abdal. Itu wali abdal ni, ada wali abdal ni apa? Wali yang hanya ada 40 orang dalam dunia ni. Timur dan barat seluruhnya lah dunia ni ada 40 orang saja. Kalau dalam dunia ni ada berapa ramai, berapa bilion orang Islam? Berapa bilion? 7 bilion ke apa? Berapa bilion orang Islam? Okey, Allah SWT. Berapa bilion orang Islam ni? Allah SWT. Yang ada atas muka dunia ni, bayangkanlah 40 orang terpilih di wali abdal. Maksudnya ini sangat besar lah. Kan biasa-biasa. Kecuali orang Islam ada 40 orang, jadi 40 wali abdal. Itu besar saja. Berapa bilion manusia, berapa bilion orang Islam beriman, dalam kalangan bilion orang tu 40 orang yang dipilih untuk menjadi wali abdal. Dan wali abdal tu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali abdal ni, ciri-ciri wali abdal, kalaulah tempat itu kemarau lama tak hujan, kalau wali abdal pi, tempat tu akan hujan. Wali abdal ni dia bawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tempat tu dia duduk, tempat tu akan turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wali abdal. Dan wali abdal ni jumlah dia 40 orang, seluruh dunia ni ada 40 orang, dan bila mati seorang akan diganti seorang. Dan tu kata Pak Sumit, Aribillah Pak Sumit, Allah SWT mengatakan dalam doa qunut ni, kalau kita semayang seorang lah, ataupun kita jadi imam, ataupun boleh saja kalau kita di makmum pun kita nak ulang dekat wa tawallani fi man tawallait, ulang 3 kali. Kata Pak Sumit, ini Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, siapa yang ingin diangkat menjadi awliya Allah Subhanahu Wa Taala, wali, maka berdoalah pada doa qunut itu 3 kali, wa tawallani fi man tawallait, wa tawallani fi man tawallait, wa tawallani fi man tawallait, 3 kali. Wa tawallani fi man tawallait ni maksudnya pilih aku jadi wali. Tawallani, lantik, tawalla aku jadi Allah SWT fi man tawallait. Jadi minta Allah SWT kurniakan kewalian. Itu kewalian tu bolehlah terjemah macam-macam lah. Wa tawallani fi man tawallait. Di antara terjemahan ni adalah kita minta Allah jadikan kita ni awliya Allah Subhanahu Wa Taala, wali. Kata Pak Sumit, dia doa qunut dia baca 3 kali waktu pagi subuh. Kata Pak Sumit, Pak Su ni harap kalaulah malam tu ada seorang wali mati, kata dia, meninggal dunia, wali abdal ke contoh, hari tu pagi tu akan dipilih orang baru. Harap waktu doa tu Allah pilih dia, angkat dia jadi wali dia. Wali pun nak jadi wali, kita tak wali ni, tak jadi wali. Wali pun nak jadi wali lagi ya. Macam orang bisnes, ahli bisnes nak lagi berkembang lagi bisnes dia. Kita bisnes apa tak mau untung, pelik. Okey. Orang untung pun nak untung lagi. Jadi Allah SWT Muhammad, kalau boleh doa itulah. Kalau kita di makmum pun tak ada masalah apa, tu doa. Boleh saja nak ulang. Allah boleh saja nak ulang. Tetapi cuma disunatkan waktu itu kita aminkan sajalah imam kita, amin amin amin. Allah SWT Muhammad.
Dan kalau kita nak baca pun tak apa, tak ada masalah apa. Tapi lebih utama kalau seorang ataupun jadi imam lah kita baca. Tawallani fi man tawallait, ulang 3 kali. Itu doa tu minta Allah angkat kita dia awliya dia. Macam tu. Kalau malam tu ada meninggal seorang wali, hari tu nak diangkat orang baru, Allah akan angkat kita, insya-Allah. Kata Pak Sumit lah macam tu. Itu apa yang difaham oleh Arif Billah Pak Sumit. Okay, jadi ayah kepada Syekh Zainal Asri, Cikgu Ramli, Allah SWT, orang soleh, Allah SWT, ahli ibadat, orang yang zuhud, orang yang alim, orang yang dia panggil arif billah, arifatullah al-ma'rifat. Kata Tumbu Jirifai, Cikgu Ramli ni waktu mana Allah SWT, Tunggu Haji Umar Zuhdi pilih anak murid dia lebih kurang 8 orang. 8 orang ni mengaji makrifat, ilmu makrifat terus, isyarat makrifat semuanya. Allah SWT, kita makrifatullah lah, serta makrifat, bukan ilmu syariat dah, makrifat. Allah SWT, dipilih anak murid yang betul-betul soleh, yang betul-betul wali, ataupun yang betul-betul bersih jiwa dia, dapat memahami ilmu yang sangat berat dan sangat halus ni. Di antara yang terpilih dalam 8 orang tu adalah Cikgu Ramli. Masuk dalam majlis tu. Majlis tu di rumah Tunggu Haji Marzudi. Majlis tu bila masuk tutup semua pintu nikah semua, bicara makrifat, bicara ahli dia saja. Sebab itu kata orang arif billah mengatakan, para arifin mengatakan, ilmu makrifat ni dia adalah ilmu yang sangat bernilai, dan jangan kita menjadi orang yang kalung, dia panggil apa, Allah SWT, dia panggil apa, permata, kalung permata, ada permata, jangan kalung permata di tengkok khinzir, macam tu perumpamaan orang arifin billah. Maksudnya apa? Ilmu ni sangat bernilai, jangan kamu duk kalung dan bagi dan bicara pada orang yang tak layak untuk menerima dia, tak mampu untuk terima dia, bahkan mengingkari pula, bahkan tersesat pula. Kenapa? Tidak ada asas yang mantap dan tidak bersih jiwa. Macam mana nak memahami hal ahwal dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dia sendiri tidak pernah mengalami. Ilmu makrifat ni lebih kepada bicara benda apa yang kita rasa, apa yang kita alami. Orang yang tak pernah alami, macam mana kita nak bicara pada dia? Tapi sembang dengan budak-budak cerita pasal kahwin. Dia kata kahwin tu apa? Dah kahwin ni, seronok ni kahwin ni, abang budak-budak umur 4 tahun. Dia kata kahwin tu seronok dekat mana? Tak layak untuk kita bicara bab kahwin dengan budak-budak. Itu perumpamaan dia. Okey . Tapi kalau kita bicara dengan orang yang sama-sama kahwin, kita kata apa? Kahwin ni ada satu rasa best kan? Dia golek kepala. Walaupun tak bicara banyak. Contoh. Okey. Tapi ramai lagi tak kahwin, nak faham macam mana? Okey, contoh. Melawak lah, contoh. Jadi kalau orang tak kahwin lagi, bicara pasal tak kahwin lagi lah. Contoh bisnes ke apa ke. Cuba kita bicara bisnes dengan orang yang tak pernah buat bisnes. Dia tak faham. Kerana dia tolak, dia tak betul kan buat tu. Apa ni? Jadi kalau kita bicara sikit saja, cakap ringkas saja dengan orang yang ahli bisnes juga, yang pernah mengalami susah payah jatuh bangun dalam bisnes, dia akan golek kepala. Bisnes ni memang macam tu. Nampak? Kalau orang tak faham, dia tahu bisnes tu takkan macam tu buat. Nampak? Tak boleh. Jadi dia benda yang kita alami, kita dengan perasaan ataupun apa yang kita alami, apa yang kita rasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bicara pada orang yang pernah mengalami, pada ahli dia. Tapi bila ilmu makrifat, ilmu yang halus ni nak dibicarakan di masjid-masjid, nak bicara di Facebook umum dan sebagainya, kebiasaan akan berlaku fitnah. Okey . Sebab dia ilmu rahsia. Rahsia kita pergi buka pula, jadi kita kena tanggung azab atau musibah yang akan turun lah. Alhamdulillah. Kecuali kita bicara ilmu makrifat yang kita boleh combine dia dengan syariat dan kita boleh bagi logik akal. Orang nampak macam tu tak apa. Tapi kalau kita terus bicara hal-hal, tak boleh. Allah SWT, ahli dia saya yang faham. Allah SWT. Okey, macam tu . Tapi kalau kita nak cerita juga pada awam, ilmu makrifat yang halus ni, cerita kena combine dengan sirah Nabi, dengan hal as-sahabah, dan kena bagi nampak bertepatan dengan syariat, dan juga kena bagi logik akal. Nak bagi logik baru orang macam tu rupanya. Dia tak pernah alami tapi dia mula faham. Macam tu. Aulia macam tu. Macam tu. Jangan terus cakap hal-hal ni orang kata takkan macam tu kot. Ada ke? Jangan. Kayaknya orang akan jadi keraguan, akan jadi dia panggil syubhah. Bahaya. Allah SWT. Kadang-kadang orang tersalah faham, tersesat, na'udzubillah min zalik. Bahaya. Okey.
Allah SWT. Contoh bicara-bicara, contoh. Bicara apa? Manusia ni semuanya Allah. Kita faham tak? Manusia semuanya Allah. Sudah. Itu bicara orang ma'rifatullah. Apa maksud manusia ini semuanya Allah? Maksudnya, ada tak di diri manusia ni yang Allah tak cipta? Yang Allah tak jadikan, ada tak? Itu dia berbicara di bagus tu. Semuanya Allah jadikan. Mana manusia buat sendiri mata dia, manusia tak buat sendiri tangan dia, manusia tak buat sendiri hati dia, manusia tak buat sendiri apa yang ada pada dia. Bicara dia apa? Dia tak mau panjang-panjang bicara, dia ringkas. Dia kerana orang mahabbah, orang cinta. Allah SWT. Contoh orang cakap dengan kasih dia, engkau jiwaku, engkau nyawaku. Betul kan engkau nyawaku? Kalau uraian yang panjangnya, maksudnya engkau nyawaku ni maksudnya apa? Engkau ada ni menyebabkan hidup aku ni makin seronok. Macam hidup lah. Engkau ni macam membahagiakan hidup aku. Tanpa kau macam hidup aku ni sepi sunyi. Tapi panjang orang ahli mahabbah. Ahli mahabbah tak mau cerita panjang-panjang. Dia ringkas sebab dia zauq. Engkau nyawa aku. Macam tu saja. Manusia semuanya Allah. Macam tu saja. Okay. Jadi kalau kita bicara sama ahli dia faham. Dia akan boleh faham. Allah, betul kata dia. Kita bicara di awam kena uraikan. Maksud dia ini, maksudnya ni tak ada yang dia buat sendiri, tangan tak buat sendiri. Bahkan bulu rumah satu pun kita tak pernah buat sendiri. Bulu rumah kita banyak, rambut kita banyak, pernah kita buat sendiri? Tak nak. Tak apa, tak ada yang kita buat sendiri, tak ada. Okey. Allah SWT. Siapa mau berubah dia punya janggut, dia panggil apa? Berubah semua maksudnya apa? Putih semua. Siapa mau? Waktu muda ni. Tak mau tapi boleh tak? Bila Allah jadikan kita boleh halang tak boleh? Kita kata ni diri kita, apa tak tahan uban? Dah kata diri kita buat semua. Hak kita, milik kita. Kenapa kita tak tahan benda yang kita tak mau? Kenapa kita tak boleh tahan benda yang kita tak suka? Kenapa tak boleh? Sebab bukan kita tak ada apa-apa. Pemberian, kurniaan, kejadian. Jadi apa yang jadi? Pemberian daripada Allah. Ataupun Allah yang ciptakan. Sebab tu milik dia semuanya. Kita milik dia. Kita adalah ciptaan dia. Bukan ciptaan kita, ciptaan dia. Macam tu. Kita yang dijadikan, diciptakan. Ikut saya dia, jadi hamba pada dia saja. Macam tu. Allah SWT. Hari ni nak sakit perut, pukul 8 sakit perut, boleh tahan tak? Boleh tahan? Sakit perut, contoh. Allah SWT. Kita tak boleh tahan walaupun ni diri kita. Maksudnya apa? Semua Allah jadikan. Untuk kita memandang wujud dia. Dan kita, supaya kita terhalang daripada memandang kita ni ada. Kalau kita pandang kita ni ada, kita boleh buat. Bila kita pandang aku nak buat pun tak boleh. Bukan semua nak buat tak boleh. Maksudnya apa? Semua kuasa dia. Kalau aku nak buat, dia juga berkehendak, jadilah. Untuk kita kenal dan kita faham kata Allah itu wujud dan Allah menciptakan kita, mentadbir dan sebagainya. Okey ya. Jadi Tunggu Haji Rifai kata begitu. Dan nak cerita pasal Cikgu Romli, ayah pada Syekh Zainal Asri ni. Dia ni orang yang azimah. Seperti kita Imam Haddad ni. Barang siapa yang banyak meninggalkan azimah, iaitu meninggalkan amalan-amalan perkara yang lebih berat dalam perintah Allah, maka dia akan terhalang dirinya daripada pelbagai keuntungan daripada Allah. Atau macam Cikgu Romli, dia sunat rawatib semua dia buat 4. Qabliyah subuh 4 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat, qabliyah maghrib 4 rakaat, ba'diyah maghrib 4 rakaat, qabliyah isya 4 rakaat, ba'diyah isya 4 rakaat. Allah SWT. Tu tak kira witir dia lagi solat tasbih tiap-tiap hari. Dia sebelum asar dia akan sembahyang tasbih tiap-tiap hari, tak pernah tinggal. Tu Cikgu Romli. Itu anak-anak jadi orang soleh, anak-anak pun jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, didikkan ayah. Allah SWT. Jadi Cikgu Romli ni kenapa dia buat macam tu? Kerana dia orang yang berjalan pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dekat dengan Allah dan orang yang betul-betul nak beramal bersih jiwa. Sebab itu orang nak amal betul-betul bersih jiwa, di antara ciri-ciri dia beratkan diri dia dengan amalan yang berat. Bukan buat yang paling ringan. Kita tanya ustaz kita. Ustaz kata kita ni duha ni Nabi buat 8. Dia tanya buat 2 boleh tak? Astagfirullah. Nak cari yang paling ringan. Akhirnya ustaz kata buatlah 2 pun janji buat. Tapi ini tak bagus untuk orang yang betul-betul nak bersih jiwa, dekat dengan Allah, nak berubah diri dia. Nak berubah akhlak dia. Dia nak betul-betul makrifat kenal Allah. Tak boleh. Kenapa dia cari yang paling ringan? Kerana kata Imam Haddad, siapa cari yang ringan, dia tak mau cari apa berat. Untuk beratkan nafsu dia, beratkan, maksud dia buat lebih sikit, dia terlepas banyak keuntungan daripada Allah.
pelbagai keuntungan yang dia boleh dapat, dia tak akan dapat. Kenapa? Kerana bila kita cari yang paling ringan, kita ikut nafsu. Bila kita cari yang berat, nafsu tak suka. Bila kita menyalahi nafsu, buat yang nafsu tak suka, rohani kita akan kuat. Dan rohani kita akan kuat. Bila rohani kita kuat, terbuka kerohanian, terbuka pintu hati kita, dapat hidayah, waktu tu dapat keuntungan, pemberian, kurniaan besar daripada Allah. Jadi selagi kita ikut kehendak nafsu kita, tak akan terbuka. Takkan terbuka. Allah SWT. Jadi Allah SWT macam tu. Jadi macam tu. Tengok dalam semayang contoh. Allah SWT. Dia tanya pula Ustaz, dia kalau surah ni sunat ke wajib kata dia? Rukun tak dalam semayang? Kata sunat tak baca pun sah semayang. Dia angguk. Dia angguk apa? Sebab dia tak mau baca surah. Astagfirullah. Jadi tambah-tambah semayang sunat tak baca surah tu, baca Fatihah saja. Dia tahu lah subhanallahil azim hamdini semua sunat tak ada. Kita buat wajib sudah, janji kita semayang kata dia. Tak bagus. Kalau betul-betul nak dekat dengan Allah. Kalau nak dekat dengan Allah, surah baca. Kalau boleh waktu semayang sunat seorang surah tu panjang lagi. Tambah lagi panjang lagi. Jadi kita berimam kita dengan orang ni jangan panjang sangatlah. Berat ke orang. Jadi Allah SWT macam tu. Allah SWT. Contoh sahabat Sayyidina Uthman bin Affan, pernah dia dalam satu malam dia sembahyang witir, dalam satu rakaat witir yang terakhir tu dia baca surah Fatihah, mula awal surah Baqarah sampai surah An-Nas, khatam terus. Dalam satu malam, satu rakaat khatam Quran. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu semua hal keadaan para awliya, para anbiya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka pilih ibadat yang berat-berat. Yang besar-besar, yang lebih berat maksudnya apa? Maksudnya macam tu. Kenapa? Itu jalan awliya, jalan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jalan nak ikut nafsu, kan jalan kasih Allah, jalan tak mau bersih jiwa, tak mau dapat ma'rifatullah, pilih yang paling ringan saja. Ustaz tu kata kita ni selawat sehari 1000, dia tak kena 100 boleh tak? Tak apalah, buat 100 pun. Tak bagus. Bila kata sehari 1000, saya nak buat 1100, saya nak buat 1200, saya nak buat 1300. Dia tambah lagi, nak beratkan lagi nafsu dia. Yang ni betul-betul nak dekat dengan Allah. Kita kena tengok macam mana. Lepas tu kita di sini kadang-kadang lepas semayang tu kita zikir la Allah banyak sikit. Saja nak pergi berat. Okay. Nak pergi berat dengan kita. Jangan kadang-kadang kita duk anggap aku main semayang, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, selesai baca doa bangun balik. Tak. Kadang-kadang di sini kita zikir lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi malas lagi kita tambah lagi itu la ilaha illallah, la ilaha. Lagi nampak slow lagi nak tambah la ilaha illallah, macam tu. Lagi nampak macam ngantuk, macam tak orang nak support lagi la ilaha illallah, la ilallah macam tu. Macam tu. Seorang nak beratkan. Supaya nafsu kita ni rasa tekanan pada dia. Bila kita tekan dia, tertambah amal kita, dia bersih. Nafsu bersih. Dia akan sampai mencapai mutmainnah. Waktu tu lah rohani kita akan kuat. Waktu tu kita akan rasa kerohanian. Kerohanian ni apa? Apa yang berkait dengan ketuhanan. Makrifat, kenal Allah, zikir, ibadat jadi lazat waktu tu. Kenapa kita dah hidup dengan ruh bukan dengan nafsu? Kalau kita hidup dengan nafsu yang kuat, kita akan sedap dengan makan minum, tidak syahwat. Tapi kalau kita bersihkan nafsu kita, kita hidup dengan rohani, kita akan sedap apa yang rohani kita sedap. Rohani sedap apa? Ibadat, zikir, Quran, ngaji. Macam tu yang rohani sedap. Sebab itu ada orang zikir pada tengah malam sampai subuh. La ilaha illallah, la, itu orang rohani. Dia tak letih ya. Sampai 7-8 jam duduk la ilaha illallah. Dia tak letih kerana dia sedap. Dia sedap. Sebab dia rohani, bukan dia orang nafsu. Dia orang rohani. Rohani ni apa? Kesukaan dan ibadat. Zikir itu makanan rohani. Allah SWT. Orang kalau ikut nafsu suka makan, dia makan 2 pinggan, kita tengok senang ya. Oh 2 pinggan dia makan. Aku ni sepinggan aku tak lalu. 2 pinggan dia. Kalau dia sedap betul-betul makanan tu. Macam tu orang bila rohani dah sedap dengan zikir, tekat 10,000 zikir, bagi dia tu macam 100 ya. Dia terus dia tak boleh berhenti. Bahkan kadang dia menangis pula. Kenapa? Waktu dah habis. Nak kena berhenti dah sebab waktu subuh masuk dah. Saya macam tu. Allah SWT. Kita menangis awal lah masuk subuh ke tidak, tak apa lagi. Okay. Sebaliknya. Dia pun menangis, Allah dah masuk subuh, zikir tak habis lagi, nak zikir lagi. Kita Allah masuk dah subuh, aku nak tidur lagi. Kita nak tidur lagi kerana kita maqam nafsu. Jadi nafsu. Nafsu nak tidur. Rohani nak zikir. Itu macam tu. Jadi macam tu. Orang rohani dia tidur sebab nak bangun lagi buat ibadat, nak pergi kerja. Tidur sebab nak kuat sikit bangun. Orang nafsu dia tidur sebab dia nak menikmati tidur.
Dia buh bantai, sebab tu buh bantai empuk. Tilam, dia buka aircon atau buka kipas bagi sejuk sikit, itu dia tarik selimut. Siap tak kunci jam. Kenapa? Dia kata kalau kunci jam kacau kena bangun. Serah pada Allah nak pergi ubah. Masya-Allah. Sebab tidak tawakal pada Allah. Kalau bab lain tak tawakal pada Allah SWT. Bahaya tu, okey. Jadi macam tu Allah senang. Tapi kalau hidup dengan rohani dia tak macam tu. Okey ya. Sebab tu kita nak bagi terbuka kerohanian ni, nak Nak iman kita tu sempurna. Macam mana? Kata Imam Haddad, kena beratkan diri kita. Lah ni kita ada selawat berapa tiap hari? 100 ya. 100 ringan bagi kita. Tambah 200. Tambah sikit lah. 200 dah rasa berat tambah 200. 200 dah rasa ringan, tambah 300. 300 1000. Contoh. Ya Allah, sesenang. Kita semayang fardu ni ringan tak? Dah ringan dah semayang fardu. Dah rasa tak mau tinggal. Okey, tambah dengan rawatib. Rawatib berat dah, berat sebab nak tambah. Buat. Yang tu bersih jiwa. Itu bersih jiwa. Rawatib dah buat 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur. Semua rasa mudah, rasa dah istiqamah. Tambah 4 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 lepas zuhur. Macam tu pula. Allah senang. Maksudnya cari yang berat. Allah senang. Macam tu Sedekah RM1 rasa ringan sedekah RM1. Sedekah pula RM10. Tu sedekah termasuk mujahadah untuk bersihkan jiwa. Okey macam tu. RM10 dah ringan, sedekah pula 30. 30 dah ringan, 100. 100 dah ringan, 150. 150 dah ringan, 200. 250, 300. Macam tu. Apa yang ringan kita tambah, lebih berat sikit. Yang tu yang cepatkan perjalanan kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang tu cepat bersih jiwa kita. Paling cepat yang tu. Allah senang. Satu lagi yang penting. Yang ni payah sikit lah nak buat. Tapi kalau buat cepatlah rohani kita. Kita makan banyak tu ringan tak untuk kita? Ringan untuk nafsu kita. Oh makan kalau 2 pinggan tu syok. Makan banyak makan sedap. So beratkan nafsu kita macam mana? Makan kurang sikit. Ini cepat. Khusyuk akan main cepat. Akan datanglah hati kita takut pada Allah. Perubahan jiwa akan ada. Bila kita Allah senang. Buat yang beratkan nafsu kita. Nafsu berat kalau kita makan setengah pinggan. Nafsu ringan kalau kita makan sepinggan. Dia nak sepinggan. Kita makan setengah pinggan. Berat untuk nafsu. Yang tu terbaik. Kalau dia buat macam ni, kita akan dapat keuntungan yang besar. Pelbagai keuntungan daripada Allah SWT. Tapi kalau kita buat yang ringan, tak mampu yang berat, kata Imam Haddad, terlepas dan terhalang daripada pelbagai keuntungan. Terhalang. Awliya setiap hari naik martabat, rasa pelbagai makrifah dengan Allah SWT, kita tak ada apa-apa. Terlepas. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Allah itu pada setiap saat, pada setiap hari, ada nafahat. Itu kurniaan, hembusan itu kurniaan Allah. Setiap saat ni yang kita hidup ni ada kurniaan Allah. Ala fata'aradu laha, kata Nabi SAW, carilah dia. Ambil, jangan terlepas kurniaan Allah setiap saat ni. Tapi nak dapat mestilah kita kena buat hak Imam Haddad ajak. Kalau kita tak buat, awliya dapat setiap saat kurniaan Allah, anugerah Allah, keuntungan daripada Allah. Kita tak ikut jalan depa, setiap saat yang ada ni terlepas banyak. Cuba orang kata kat kita, aku ni kalau hang duduk dengan aku, hang buat apa yang aku suruh, 1 jam aku bagi RM100. Kalau hang duduk dengan aku 5 jam, RM500. Kita duduk dengan dia, buat apa yang dia suruh kita buat. Apa yang dia suruh, tak pergi mana. Nak dapat untung tu. Allah ni lebih banyak lagi, lebih baik yang Allah bagi, lebih baik daripada duit tu. Allah bagi yang lebih baik daripada duit tu. Bahkan anugerah Allah setiap saat. Kita kalau kerja orang dia bagi jam. Sejam apa? Ada orang Jawa tu kan. Allah ni setiap saat, setiap detik tu ada anugerah dia besar, keuntungan. Mungkin detik tu kita terus dapat makrifat, kenal dan terus istiqamah. Tapi kita terlepas sebab kita buat benda yang ringan, tak mahu buat benda berat. Kita terlepas kata Imam Haddad. Jadi kalau kita nak dapat seperti nak para awliya dapat anugerah Allah setiap saat, beratkan sikit diri kita. Kalau waktu zikirlah. Yang waktu zikir Allah pula, aku ni pagi ngantuk. Waktu tu bagus. La ilaha illallah. Masa berat lagi nak zikir, la ilaha illallah. Nafsu kata, Allah, ustaz ni banyak sangat zikir-zikir pagi-pagi ni. Orang nak ngaji, orang nak zikir. Kami nak ngaji, bukan nak main zikir. Waktu tu kena lagi zikir, la ilaha illallah. Tengok awliya, para awliya terdahulu, tengok depa berat diri dia. Ada Imam Dunun Al-Misri, satu hari dia teringin nak ziarah wali. Dia berjalan cari wali. Orang kata satu kampung ni ada wali, dia pergi cari.
Cari, dia tanya orang mana wali sekian-sekian yang duduk di kampung ni. Orang kata dia duduk di sana, satu tempat tu. Dia pun pergi. Sampai tu tempat, dekat dengan wali ni, tiba-tiba dia tengok wali ni ikat kaki dia dan gantung kaki dia dekat pokok. Kepala bawah, kaki duduk atas. Dia kata, Masya Allah, engkau lah orang soleh wali yang orang bagi tahu pada aku. Kenapa jadi macam ni pada engkau? Dia kata, minta maaf aku bukan wali pun, kata dia. Dan aku buat macam ni kerana apa? Tadi nafsu aku ni, dia minta pelbagai yang aku ni tak boleh bagi pada dia. Contoh, minta makan banyak, tidur banyak, minta tengok yang haram contoh. Aku tak mau ikut dia. Disebabkan nafsu aku meminta benda-benda yang menyebabkan aku akan berdosa dengan Allah, maka aku denda dia macam ni. Aku kata kepada dia, wahai nafsu aku, kalau kau minta benda yang melanggar perintah Allah, aku akan ikat kaki gantung dekat pokok, kepala di bawah, dan tak makan hari tu. Tak makan. Nafsu aku serik. Didik nafsu dia gitu. Cari yang berat. Kita jangan buat begitu. Pergi rumah kau petang lagi, tengok kaki duduk atas dah. Siapa ni? Nafsu tadi nak makan 2 pinggan, nak makan sepinggan dah. Jangan gitu. Yang orang kita gila tak. Nah itu awliya dulu, terdahulu itu lain daripada punya. Tu pun dia kata apa? Saya bukan wali. Kenapa nafsu masih mengajak saya? Saya bukan wali. Kamu pergi satu tempat, itulah wali ada sana. Itu dia panggil apa? Mujahadah mereka, para awliya. Guru kita cerita ada seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjalan. Kebiasaan dia berjalan, dia tak mau peduli apa pun yang ada. Dia berjalan sambil nak banyak akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari dia jalan, dia tengok ada satu rumah baru buat. Selalu dia jalan tak nampak rumah tu. Tiba-tiba ada satu hari rumah tu baru buat. Dia berhenti, dia tengok. Sambil di hati dia terlintas macam-macam. Terlintas apa? Ni rumah siapa? Elok agak rumah ni. Bila mula buat, tak pasal pula sebelum ni. Dia tengah sibuk dengan hal rumah tu. Akhirnya dia tersedar, astagfirullah. Kenapa yang aku ambil tahu benda yang tak penting untuk aku? Tak perlu pun aku ambil tahu benda ni. Tak penting pun. Tambah-tambah kita lah ni, zaman lah ni isu banyak. Banyak yang tak penting pun, yang tak ada kebaikan untuk diri kita, keluarga kita pun. Kita ambil tahu juga. Tak ada kebaikan pada agama kita pun, ambil tahu juga. Nak komen juga. Nak masuk juga baca. Tengok awliya, tengok kehidupan awliya. Jaga hati dia. Dia tahu, wahai nafsu ku, disebabkan hari ni engkau peduli benda yang tak patut engkau peduli, benda yang sia-sia, aku denda engkau puasa selama 40 hari. Puasa 40 hari. Nafsu serik. Nafsu kalau tengok rumah lepas tu tak ajak dah. Kata ni serik, tak boleh ni. Tak boleh memang ada ni buat sungguh. Ni buat sungguh. Tengok rumah elok atau mana pun tak mau. Nafsu tak mau lintas apa lah, tak mau. Sudahlah saya dia tambah 40 hari lagi. Itu depa beratkan diri depa macam tu. Awliya salihin. Jadi kita taklah perlu macam tu. Cukuplah kita tambah zikir kita. Buat yang biasa-biasa dulu. Tak perlu beratkan buat yang berat lagi. Okey ya. Allah senang. Macam tu Contoh kita pergi baca isu-isu yang tak penting. Kita baca benda-benda yang tak penting, menyebabkan hati kita, rosakkan hati kita, kita habangkan nafsu kita. Aku denda selawat 1000 pada Nabi SAW. Itu mudah sikit selawat. Tu bukan mudah lah, payah tu. Tapi bagus untuk mendidik jiwa nafsu kita. Jadi ini perjalanan kata Imam Haddad ni, cara untuk bersih jiwa, cara untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga cara Imam Haddad, cara tak mau bagi kita terlepas kurniaan dan anugerah Allah yang ada setiap waktu, sesaat. Ini cara dia. Sehari sembahyang duha, selalu buat 2, buat 4. Kalau selalu buat 4, buat 6. Macam tu. Okey ya. Allah SWT. Sebab tu ada setengah guru kita di Kota Tarim, mereka akan buat kelas waktu qailulah, waktu sebelum zuhur. Waktu kita tidur, waktu tu lah buat kelas. Kenapa nak buat yang berat? Nak bagi tekan nafsu. Waktu sembahyang, waktu tidur ngaji. Macam tu depa menyalahi nafsu depa. Tak senang amat. Syekh Zainul Asri buat kelas sebelum subuh. Nak menyalahi nafsu. Nak ajak anak murid waktu tidur bangun ngaji. Macam tu. Okey ya. Nak bagi berat pada anak murid macam tu. Kenapa? Nak bagi anak murid dia sampai pada Allah, dekat dengan Allah. Terbuka ma'rifatullah. Tu guru. Tapi guru yang meringankan anak murid tu kurang bagus sangat. Kalau guru murabbi ni dia suka beratkan sikit anak murid. Beratkan ni bukan maksudnya apa, dia menyusahkan, tidak. Dia didik nafsu tu, didik. Dia bangkan anak murid dia, hampa jangan tinggal sunat rawatib. Hampa jangan tinggal semayang ni. Kata, Tok Guru ni saya nak susahkan aku, kan nak susahkan kita, nak didik nafsu kita. Dia kata, siapa ni murid saya jangan tinggal tahajud. Siapa ni murid saya jangan tinggal witir. Ada setengah pondok dulu dicatat oleh guru kita. Dia ada syarat utama untuk ngaji pondok, tak boleh tinggal semayang jemaah. Tinggal satu waktu dihalau balik.
Oh, kamu tadi tak sembahyang subuh jemaah, balik. Jangan duduk pondok. Sebab tak ada kesungguhan. Kalau semayang pun tak bersungguh, macam mana nak bersungguh nak dia orang pendakwah? Lagi tak bersungguh. Tak payah. Setengah tok guru dulu. Imam Malik, orang nak mengaji hadis dia suruh budak tu rehat malam tu. Dia letak satu baldi ayak depan bilik dia. Letak baldi ayak ni sebab Imam Malik nak main check satgi waktu subuh satgi tengok kurang dah ayak ni. Dia memang tahajud tak? Nak ngaji aku ni. Pagi esok subuh dia main tengok ayak tak kurang. Esok anak murid ni sembahyang subuh, Imam Malik kata apa? Baliklah kamu ke kampung kamu, balik. Kerana aku tengok kamu tak sembahyang tahajud semalam. Orang tak sembahyang tahajud, tak bangun malam, macam mana dia nak hafal hadis Nabi? Nak amanah dengan hadis Nabi SAW. Dengan diri dia pun dia tak betul, macam mana dia nak jaga hadis Nabi SAW. Balik. Tu ada setengah murabbi dia pun macam tu. Dia pun lebih beratkan anak murid dia. Kenapa? Kalau ringan kan anak murid ni tak jadi orang, tak jadi baik. Dia beratkan. Ada yang beratkan khidmat. Ada yang suruh pergi angkat ayak di telaga. Tiap-tiap hari sampai berbulan-bulan angkat ayak telaga. Ada yang kena tu kena ni. Ada yang cuci kandang kuda. Lutut guru pergi lepas kuda. Belah ternak kan, cuci kandang kuda. Sebab nak didik jiwa nafsu. Mungkin anak murid ni banyak sombong kot. Dia ni kalau nasihat dia tak masuk. Dia kena cuci kandang kuda baru dia rasa rendah diri. Baru rasa lekeh. Baru baik dia. Tu tok guru murabbi macam tu. Tetapi kata Habib Omar, di zaman kita ini kata Habib Omar, kalaulah aku betul-betul mentarbiah anak murid aku seperti mana mereka terdahulu, tak ada orang duk aku, kata Habib Omar. Tak ada. Akhir zaman ni biasa-biasa jugalah. Kecuali orang betul-betul rapat dengan kita beratkan dia sikit boleh. Tapi secara umumnya orang main mengaji tu alhamdulillah lah. Kita doa abang lah, hampa nak ngaji aku test hamba. Siapa boleh tahajud 40 hari boleh ngaji aku. Tak balik. Akhirnya balik dia main game lagi teruk lah. Ni akhir zaman. Orang dulu kalau suruh balik dia pergi pondok lain pula. Tengok syarat aku rendah sikit sana. Kita kalau tunggu suruh balik tak jumpa pondok dah. Alhamdulillah kata aku memang tak orang ngaji pun. Tok guru halau pula bagus Abang kat ayah dia tok guru tak pergi ngaji, nampak. Zaman dulu lah tok guru tak pergi ngaji, okey pergi pondok lain pula. Kalau nak tak pergi pondok lain pula. Sampai agak-agak boleh tahan duduk. Orang lain ni tak boleh habis. Satu kata Habib Omar, kalau kami tarbiyah anak murid kami macam orang dulu tarbiyah anak murid dia, tak ada orang duduk dengan kami, kata Habib Omar. Kata Habib Omar ni dia punya jalan dia, cara dia tu ringan saja. Walaupun ringan tu maksud dia apa? Bukanlah ringan macam santai-santai anak murid, tapi berat jugalah. Adakah sebelum subuhnya, sunatnya, witirnya, berat lah. Ikut orang awam ni berat lah. Tapi tak seberat ulama' dulu tarbiyah. Tak sebab ulama' dulu tarbiyah. Okey. Contoh Syekh Bakar bin Salim. Syekh Bakar bin Salim satu hari dia pergi ke rumah guru dia. Di Ainat. Dia bila dia nak masuk ke rumah guru dia. Waktu tu dia tengok, dia beri salam. Tapi guru dia tak jawab. Kerana dalam rumah guru dia ada tetamu. Dia beri salam, Assalamualaikum Syekh. Tak jawab, buat tak peduli. Tapi sabar Syekh Bakar bin Salim duduk belakang pintu. Ini tarbiyah untuk guru yang berat untuk anak murid. Allah SWT. Kalau kita zaman lah ni, apa Syekh saja tapi tak jawab salam. Kalau kita lah zaman lah ni. Mana dulu lah anak murid dulu, betul-betul mereka mengikut tarbiyah, didikan, bimbingan, sabar dengan guru dia. Duduk depan pintu. Oh, guru tak jawab salam. Tak apalah, mungkin ada tetamu, tak apa. Duduk depan pintu. Syekh, Tok Guru pada Syekh Bakar bin Salim layan dia punya tetamu, dan dia ajak tetamu dia, jom kita naik atas, kita makan. Dan Syekh Bakar bin Salim tak dijemput masuk pun. Duduk depan pintu, tunggu. Selagi guru tak izinkan masuk, tak masuk. Bila makan di atas apa semua, tunggu depan pintu. Tunggu nak jumpa Tok Guru dia. Bila guru dia duduk di atas makan dengan tetamu, habis makan, guru dia kata apa? Guru dia panggil tetamu. Guru dia ambil bekas ayak cebok untuk basuh tangan. Guru dia kata apa? Letak kat tingkap ni tangan. Saya nak basuh ni tangan tamu. Bawah tu ada Syekh Bakar bin Salim. Betul-betul bawah tu. Sengaja Tok Guru dia buat. Dibasuh tangan tetamu dan ayak tu betul-betul jatuh atas kepala Syekh Bakar bin Salim. Tak bergerak. Tu. Allah, kalau Mak Piramli dia kata rumah makruh dah. Ni bukan rumah haram, ini rumah dia marah. Tak marah. Ayak. Allah SWT ayak turun. Masuk tetamu kedua, basuh lagi sampai basah lencun Syekh Bakar bin Salim. Tetamu heran, kenapa Syekh dia buat macam ni kat Syekh Bakar bin Salim? Batu turun, tetamu nak balik. Syekh Bakar bin Salim masih di depan pintu.
Tok Guru dia beritahu pada semua tetamu. Dia kata apa? Aku telah test anak murid aku ni, Abu Bakar bin Salim ni. Sungguh dia adalah seorang anak murid yang sangat bernilai. Dia umpama emas yang sangat bernilai. Ini betul-betul murid, kata dia. Kenapa? Sabar dengan karenah guru. Tarbiyah, sabar. Betul anak murid. Kalau kita lari tak mengaji dah. Tu betul, tu wali-wali terdahulu macam tu. Sabar. Okey ya. Jadi itu betul-betul bernilai, betul-betul anak murid, betul-betul permata, sehingga dia diangkat martabat menjadi kutub di zaman dia. Wali yang sangat besar, wali yang sangat tinggi ya. Berkat dia kesabaran dengan guru dia. Ikut walaupun tarbiyah tu berat, ikut. Pak tengok. Kita sikit dah kena tarbiyah, habis kita nak lari dah. Sepatutnya kita duduk dengan guru kita duduk. Lama kita duduk dengan syekh-syekh Tok Guru ni, depa kalau kita ngaji tiap hari depa akan tarbiyah kita. Allah SWT. Kebanyakan kita tengok kawan-kawan yang lari tak mau ngaji ni bukan sebab ngaji susah, sebab tarbiyah susah. Ngaji senang, tulis balik. Tapi Tok Guru ni duk tarbiyah. Dia habaq kita pukul 4 pun kena bangun. Siapa tahan? Dia kata waktu sekian-sekian kena buat ni, Bila minta nak keluar dia tak boleh keluar. Minta nak makan kedai dia tak boleh makan kedai. Nafsu nak. Nak minta balik dia tak pergi balik. Itu lari. Tapi yang tahan, kita tengok kawan-kawan kita yang tahan memang jadi sungguh. Memang jadi orang alim, memang jadi orang soleh. Memang berkat sungguh walaupun dia mengaji tak lama. Hak ngaji lama ni tak ikut tarbiyah, tak berkat, tak tumbuh, tak elok. Ngaji nak ambil ilmu saja tapi tak mau ambil tarbiyah. Okey ya. Dia kalau anak murid betul-betul orang soleh, anak murid betul-betul nak dekat dengan Allah ni, bukan setakat dia ambil tarbiyah pada Tok Guru dia tanya pula Tok Guru dia, Tok Guru nak suruh saya apa lagi? Nak ditarbiyah lagi. Dia bersedia. Dia macam askar, nak buat apa buat. Abang nak apa pun. Latulah macam mana pun. Jalan saja. Macam komando dia pak. Tubuh betul-betul tentera elit, betul-betul wali betul-betul. Ni kena sikit kan, lari dah. Tak boleh. Okey ya. Tak boleh, kita kena Tok Guru ni ikut saja. Memang awal kita berat tarbiyah Tok Guru, tapi lama-lama kita akan rasa manis, sedap. Lepas tu kita tak akan rasa berat dah. Bahkan kita rasa manis pula tarbiyah dia. Berat tapi rasa seronok. Ada zauq dalam Allah bagi. Tapi kita kena percaya dia, kena kasih pada dia, kena husnuzan dia. Kalau kita sangka buruk, apa tarbiyah pun dia bagi, semua kita rasa berat dan semua kita rasa tak berguna. Apa dia suruh aku macam ni? Apa dia suruh macam ni? Apa guna dia buat aku macam ni? Itu penting. Kita ni dalam perjalanan pada Allah, kita dengan guru kita kena jadi seperti guru mursyid lah, murabbi utama kita lah. Kita kena jadi seperti mana mayat dengan tukang mandi. Kalau tukang mandi tarik ke tepi, dia ikut ke tepi. Tukang mandi nak jurih kepala lu, jurih kepala lu. Tukang mandi nak angkat kaki dia, angkat kaki. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Kalau kita boleh jadi macam mayat dan tukang mandi mayat tu baru anak murid yang sebenar. Guru kita suruh buat ni, ikut. Ikut. Tanpa tanya. Ikut saja. Husnuzan, sangka baik. Dan kita kena yakin guru kita yang soleh, yang wali, yang alim, dia pun tak akan sesat dengan kita. Kerana Allah dah jamin dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Biasanya Allah yang takut pada Allah bila kalangan hamba itu para ulama. Dia takut dia takkan buat benda yang melanggar syariat. Macam tu Okey. Allah SWT. Ada seorang Imam Sya'rani, anak guru dia, tarbiyah dia. Guru dia kata hari ni tak ngaji. Hari ni buat apa? Hari ni turun daripada pondok, pergi cari orang yang paling lekeh dalam kampung kita ni, cium tangan dia. Tu tarbiyah. Kita boleh buat ke tu? Kita cukup, Tok Guru kita kata apa? Hari ni hampir pasar raya, Maidin contoh, hang jangan pakai kasut. Agak sanggup buat. Nak bagi rasa hinanya aku, orang nampak aku pandang tak elok. Sebab selama ni aku nak orang pandang aku elok, nak orang elok pandang puji aku. Lepas itu orang celah, orang akan kata. Waktu tu baru menguji hati kita betul-betul nak cari pandangan Allah kan, cari pandangan orang hidup. Tapi teruk lah aku tu. Cukup dia kata pakai baju tak sikau sudah pergi Maidin. Boleh buat Allah senang. Contoh ni Tok Guru, dia kata apa? Turun daripada pondok, cari orang paling lekeh. Cium tangan dia pula. Cium pula tangan orang paling lekeh. Turun. Cari. Dia tengok, ni paling lekeh kot. Dah tak boleh lekeh. Ni paling lekeh kot. Ni paling lekeh kot. Sampai dia jumpa seorang, dia rasa ini yang paling lekeh. Dia dekati orang tu, dia pegang tangan, dia cium. Lepas tu orang ni kata kat dia, kamu tahu mana saya paling lekeh? Dia tahu mana?
Dia tak abang, dia hanya nak cium perintah guru dia. Dia terkejut. Ni tahu mana? Aku cari yang paling lekeh. Siap dia abang lah. Kamu tahu mana aku paling lekeh? Kamu tahu macam mana? Akhirnya dia cium tangan, dia balik. Dia cerita guru dia apa yang dia alami ni. Tok guru dia kata apa? Sebenarnya aku nak ajak kepada kamu, jangan sangka buruk pada orang. Jangan kau pandang lekeh pada orang. Kadang-kadang kamu pandang lekeh tu wali Allah sana. Yang kamu jumpa tu wali tu. Wali. Sebab tu dia baca hati kamu. Baca hati kamu. Macam tu. Allah senang. Syekh Ali Jumaah dikatakan, Ustaz Nazrul cerita, Syekh Ali Jumaah pernah diuji dia guru dia macam tu. Cari yang paling lekeh. Dia tengok orang ni paling lekeh, tak kot. Akhirnya dia tak jumpa orang paling lekeh. Akhirnya dia pergi depan tok guru dia cium tangan dia sendiri. Dia tak, akulah orang paling lekeh. Macam tu. Okey. Tapi kita tak boleh buat di sini sebab terbocok dah rasa. Dia pergi, dia tak malas nak cari ramai ingat. Pergi depan ustaz dia, saya paling lekeh ustaz. Bukan sebab nak nampak dia lekeh, sebab malas nak pergi cari orang. Alhamdulillah. Macam-macam kita ni. Nak murid trik banyak. Nak murid akhir zaman dia trik banyak sikit. Tapi Allah jadikan tok guru akhir zaman pun semua sahabat sabang. Tok guru akhir zaman tengok semua sahabat sabang kita. Karenah banyak nak murid, tapi tok guru wali-wali ulama di zaman kita ni semua sabang saja. Ra'i saja. Banyak yang ra'i kita. Macam tu. Sabang dia faham. Sesuai dengan zaman lah Allah jadikan wali ulama-ulama kita ni. Okay, macam tu tarbiyah. Jadi wali-wali ni kadang kita pandang lekeh tak wali. Padahal depa tu lah wali. Habib Kazim cerita di kota Shibam sana, di dekat Hadramaut, ada seorang dengar seorang syekh kata apa? Kota Shibam ni setiap hari masuk di pintu kota ini, masuk di masjid kota ini tak kurang daripada 40 orang wali Allah. Setiap hari yang main masjid ni, masa wali ramai sangat situ. Sampai masjid yang disebut oleh syekh ni, wali ni, masjid ni, setiap hari, Allah SWT, tak akan kurang 40 orang wali Allah akan masuk sini. 40 atau lebih pada 40. Setiap hari, masuk ramai kota tu wali Allah. Kita masjid kita, pagi sampai malam, berapa orang wali Allah masuk? Tak tahu. Mungkin 10 orang, mungkin 20 orang, mungkin 30 orang, Allah. Tapi kota tu 40 ke atas. Ramai wali, maksudnya kampung tu ramai wali. Allah SWT. Orang ni tak percaya. Betul ke ni? 40 orang wali ramai ni kalau 40 orang. Aku ni tak apa nak percaya syekh ni. Akhirnya dia buat keputusan, aku nak duduk depan pintu masjid, aku nak kira setiap orang yang masuk. Yang mana aku rasa dia wali, aku akan, dia panggil apa? Ambil tasbih. Kata Habib Kazim, dia ambil tasbih, dia buat macam ni. Tengok masuk, ni tak wali ni, jangan kira lagi. Oh ni tak wali, jangan kira lagi. Oh ni macam wali ni. Lain macam, nampak macam hal sikit. Satu. Oh ni wali ni 2. Yang ni wali ni 3, 4, 5, 6, 7. Dia kira. Sampai seorang, dia tengok ada seorang ni macam tak wali, muka pun tak bercahaya. Macam tak ada ciri-ciri ibadat, tak ada, nampak macam tak wali, nampak macam biasa. Dan dia tak masukkan dalam jumlah wali ni. Akhirnya orang ni masuk, langkah ke masjid, lalu depan dia, sambil dia kalih, dia kata apa? Kenapa engkau tak masukkan aku dalam jumlah tu? Aku pun awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Terkejut dia. Macam mana dia tahu dia tengah kira wali ni? Dia tahu mana? Tak abang pun. Tak, kenapa kau tak masukkan aku? Masukkan aku dalam jumlah tu. Aku pun termasuk wali min awliya illah salihin. Terkejut dia. Waktu tu dia buat keputusan, dia kata apa? Rupa-rupanya tak boleh aku ni bersangka buruk pada orang. Kadang yang aku rasa tak wali, orang yang fasik, orang yang macam ahli maksiat, dia itulah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu baru dia buat keputusan, husnuzan daripada semua orang. Dan husnuzan pada ulama yang cakap. Jangan main-main ni wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kota Tarim. Di kota Tarim ni, itu kota Shibam ni, Hadramaut. Di kota Tarim, contoh kota Tarim. Kota Tarim contoh kita berjalan. Ada seorang kawan jalan. Waktu azan lah, dia tengok ada seorang tengah basuh kereta. Lintas di hati dia. Kota Tarim ni kota wali. Takkan wali-wali ni lah hati ya. Kan waktu azan basuh kereta, mayanglah. Dia kalih, dia kata apa? Jaga hati kamu, jangan suuzon dengan orang. Dia tahu mana dia lintas hati. Kota Tarim, Tarim. Jaga hati kamu, jangan suuzon dengan orang. Terkejut dia, astagfirullah. Kota Tarim kadang-kadang kita jalan-jalan, dia bersekat kita. Kamu jangan buat macam ni, Kota Tarim kamu jangan buat macam ni. Astagfirullah, kita tak tahu mana aku buat. Itu Kota Tarim. Wali dia. Muka tak ada cahaya apa. Pakaian orang biasa. Tangan tasbih pun tak ada. Macam orang kampung biasa. Tapi dia cakap, faham. Kita nak musafir balik ke Malaysia, dia tahan kita. Dia tahan, insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan musafir kamu, Allah. Dia tahu mana aku nak musafir? Kota Tarim. Itu Kota Tarim. Tarim. Dia Tarim wa ahliha. Kota Tarim. Okey. Pelajar Darul Mustafa, kawan-kawan kita Darul Mustafa tu, kalau hari Jumaat macam ni nak ziarah Zambal, dia pun cukup takut.
Di Zambal tu kadang ada syekh-syekh wali-wali yang duduk dekat Zambal tu, dekat kubur tu. Macam Syekh Hasan contoh. Dia ni orang yang sekian-sekian orang kasyaf. Kadang pelajar Abdul Mustafa ni buat benda tak betul di Mustafa, lalu nak masuk ziarah kubur, lalu kat dia tu, dia duduk lepak tu depan kubur. Depan makam tu ada sikit tempat duduk, dia duduk. Kan ada sekat. Kamu jangan buat ni ya. Kamu jangan buat ni ya. Kamu buat ni kan. Stop. Astagfirullah, sifat minta ampun kepada Allah. Takut dalam Mustafa kalau Allah Syekh Hasan ada jenah. Kasyaf. Jangan jenah kantoi lah aku buat apa lagi. Macam tu ah. Jadi duduk betul tadi ni kena banyak taubat, istighfar dan kena buat betul-betul amal soleh. Tu kena selamat di sana lah. Tidak kita ditegur. Dia bertarbiyah kata macam tu kota tarim Okey. Allah senang. Kita satu hikam ya, sikit ya. Kata Imam Allah bin Al-Haddad, "Idza da'atka nafsuka ila syahwatin wa shaghalatka fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadhihi wa ufarrighul qalbi fa innaka in ajabtaha ilaiha da'atka ila a'zami minha." Habib Omar dia satu hari ada seorang kawan dia Maidul Mustafa, ribuan anak murid. Waktu tu Habib tengah duduk depan, Habib Omar tengah duduk depan waktu azkar, dia duduk dekat tiang. Dia tengok Habib, dia kata, "Lari ribu anak murid ni, Habib kenal ke aku? Kenal ke? Dia boleh kenal ke anak murid dia semua?" Satu sangka yang tak pernah elok lah pada seorang guru. Patut kita tak sangka betul lah. Anggap dia kenal dah semua, dia doa kita semua lah. Tiba-tiba tengah azkar tu, dia baca dikit dia ngantuk. Terlelap, dekat tiang terlelap. Mimpi. Habib Omar mai panggil nama dia, siap panggil nama gelaran yang duk gelar dia. Senyum kat dia. Tergesa-gesa. Tahu nama aku, siap tahu gelaran aku. Kalau contoh kita Muhammad, orang gelar kita Muhammad. Panggil siap gelaran kita lagi. Jaga. Dia tengok Habib Omar tengah duduk depan Habib Omar. Habib Omar senyum kat dia sini. Macam tu. Dia senyum kat dia. Mimpi terus. Abang. Allah senang. Itu banyaklah cerita, rahsia-rahsia banyaklah, tak cerita lah. Okey. Ada lagi macam-macam tu. Nabi Kazim semua tu pengalaman kita, tapi tak payahlah. Okey. Itu tak live tak apa. Okey, jika nafsumu mengajak dan mendorongmu kepada keinginan syahwat, maka jaga-jagalah, hindarilah kamu dari berkata, "Aku akan memenuhi keinginan ini dan agar aku dapat kosongkan hatiku dari memikirkan tuntutan nafsu." Ini penting, hikam ni penting sangat. Sikit yang kita sebut. Tapi penting sangat panduan kita. Karena sesungguhnya jika engkau memenuhi ajakannya, nescaya ia akan menggodamu kepada keinginan syahwat yang lebih besar. Kata Imam Haddad, jika nafsumu mengajak dan mendorongmu kepada keinginan syahwat. Nafsu kata apa? Makanlah banyak-banyak. Tengoklah yang haram contoh. Maka jaga-jaga, kata Imam Haddad. Dia ajak kamu, dia dorong kamu, jaga-jaga. Hindarilah kamu daripada nafsu kamu tu. Dan Allah senang. Jangan kamu kata kat nafsu kamu, contoh nafsu kata, tengoklah yang haram, tengoklah sekali ni je. Makanlah banyak-banyak. Hari ni yang makan banyak, esok mujahadah. Puasa terus esok, contohlah. Jangan kamu kata kat nafsu kamu, aku akan memenuhi keinginan ini. Tak apalah dia nak sangat, aku bagilah kat dia. Aku ikutlah nafsu aku. Agar aku dapat kosongkan hatiku daripada memikirkan tentuannya. Lepas ni dia tak tentu dah kot. Contoh, hari ni nak tengok yang haram, dia tengok yang haram, tengoklah hari ni. Lepas ni mungkin dia tak minta lah sebab hari ni nak, hari ni buat, lepas ni tak buat dah. Sekali dia ikut dia. Kata Imam Haddad, jangan kamu tunai keinginan dia. Kalau kamu ikut keinginan dia dengan anggapan lepas ni dia tak mai dah dan kamu tak perlu fikirkan dah kerana dia tak tuntut dah, jangan, kata Imam Haddad. Kerana sesungguhnya jika engkau memenuhi ajakan nafsu, nescaya dia akan menggoda kamu kepada keinginan syahwat yang lebih besar. Awal dia ajak kita tengok yang haram sepatutnya kita sekat dengan tengok istighfar. Kita tengok, kita anggap kalau aku tunai, lepas ni tak minta lah kot, tak ganggu aku dah kot. Sebenarnya dia akan goda kita pada nafsu yang lebih besar. Dahsyat, maksiat lebih dahsyat lagi dia akan minta. Seperti mana kata-kata ulama yang lain, nafsu jangan bagi peluang pada dia. Kalau bagi peluang pada dia, dia akan marah lagi. Contoh, sekali kita ikut dia, 10 kali kita kena ikut dia lagi. Nafsu. Sekali dia minta, tolak terus. Sekali kalau dia minta kita tunai, 10 kali lagi dia minta dan 10 semua berat-berat. Semua besar-besar. Maksiat lebih dahsyat lagi. Itu nafsu. Jadi kata Imam Haddad, jangan kamu penuhi keinginan nafsu kamu dengan anggapan
Lepas ni dia tak minta dah. Lepas ni dia tak main lah hatiku. Aku senang lah lepas ni. Tunai dulu lah. Bagi hak dia. Lepas ni tak minta dah. Jangan. Kalau kau bagi sekali, dia akan ajak kepada kamu. Dia akan dorong kamu. Dia akan goda kamu kepada syahwat lebih besar. Maksiat lebih besar lagi. Allah senang. Awak pegang-pegang tangan dia. Lepas tu lah, lagi teruk. Awak call saja. Mesej saja. Lepas tu mula nak jumpa. Nak jumpa mula itu. Mula ini nampak. Dia mesej pun jangan dah. Call pun jangan dah. Stop. Takkan kata zina dah. Itu nafsu. Contoh dia kata apa, makanlah banyak, makanlah. Kita kata, aku nak mujahadah, ustaz kata makan setengah pinggan. Makan sepinggan ni. Dia minta makan. Tak apalah, aku tunai makan, lagi dia tak minta dah lah. Senang sikit lah. Bagi dia makan. Dia minta apa? Dia minta tidur pula. Tidur saja. Kenyang tidur. Lepas tidur, Allah senang. Masuk waktu tak mau bangun, kenapa kenyang? Dia minta nampak, lagi teruk. Sampai akhirnya tinggal semayang, akhirnya tinggal kewajipan. Kenapa? Tunai makan tadi ya. Itu nafsu. Kalau sekat siap, nak makan banyak makan tak banyak. Sagi tidur pun tak banyak, dia mudah bangun, semayang pun mudah. Bila tunai kehendak dia akan tarik kita, goda kita ke nafsu dan syahwat yang lebih besar. Kemaksiatan lebih besar. Akhirnya tinggal semayang, tinggal kewajipan. Padahal ikut makan ikut tidur sikit Itu nafsu. Perangai nafsu. Bagi peluang dia akan marah lagi. Dia melampau bahasa kita melampau. Dia panggil apa? Bagi betih nak paha ni. Dia jenis bagi betih nak paha. Bagi segunung emas dia nak 10 gunung lagi. Tu dahsyat nafsu. Lepas tu orang hidup dengan nafsu ni dia tak cukup-cukup. Nak lagi. Kalau hak jenis tipu orang nak tipu lagi, nak untung lagi. Allah. Kalau hak tindah orang nak tindah lagi. Jangan penting ku untung, tindah lagi. Nafsu ikut nafsu. Itu ikut. Naudzubillah min dzalik. Dia jangan peluang pada dia kerana dia akan ajak kita dalam nafsu yang lebih besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi alhamdulillah. Fatihah. Apabila ada tajaan pada pagi ini, Akmal Fahim bin Fakhruzi dari Pulau Atas Kedah. Doakan saya cepat sembuh, doakan saya dapat menghadapi ujian, tabah, bersihkan jiwa, dapat makrifah dan dapat ridha kasih sayang Allah, dan juga selamat dari segala fitnah. Semoga Allah SWT kurniakan segala hajat dan selamatkan dari segala fitnah akhir zaman. Khususnya hamba Allah pada Kelantan, mohon moga dapat ridha Allah, istiqamah untuk ilmu dan beramal. Semoga Allah beristiqamah, Allah tunaikan segala hajat. Khususnya Hajah Haniza binti Alias dan seluruh keluarga daripada Taman Sungai Udang Melaka, mohon doa untuk dimudahkan segala urusan kami. Keluarga dilindungi daripada penyakit yang berbahaya. Mohon doakan juga anak saya akan menduduki periksaan beroleh kejayaan dan pahala sedekah untuk almarhum suami Haji Muhammad Yusof bin Ali. Amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan semua pahala-pahala dan juga niat-niat ini, dan semoga Allah selamatkan semuanya, keluarga dan semua di dunia dan juga di akhirat. Khususnya Balkis keluarga daripada Kuala Lumpur, doakan anak saya Muhammad Imtiaz dilimpahkan taufik hidayah mengenal Allah, jadi orang yang soleh dan suka melakukan taat pada Allah dan Rasul. Amin. Semoga Allah kurniakan, Allah beri kesolehan. Khususnya hamba Allah ya Ustaz Kedah, diniatkan untuk Allah ya Rahmah Munaliza Suaid, ahli keluarga anak saudara, moga Allah tetapkan iman, berikan hidayah, dijauhkan dari wabak dan fitnah akhir zaman, diberi kekuatan untuk terus khidmat ke jalan Allah. Amin. Semoga Allah beri taufik hidayah, kekuatan untuk terus buat amal yang baik yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Khususnya Nur Suryati Masayu Muhammad Nur daripada Selangor, doakan semoga Allah beri hidayah dan petunjuk di sisinya buat diri, ahli keluarga dan rakan-rakan dan seluruh kaum muslimin, umat Nabi Muhammad. Yang kedua, moga diberi peluang melihat Rasulullah, mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Semoga Allah dapat melihat Rasulullah kepada penaja kita ini dan juga pada semua kita yang mendengarkan, yang kita kasihi. Semoga kita dapat peluang untuk melihat dan bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikurniakan ilmu manfaat, ilmu yang benar dan rezeki yang berkat. Selamat di fitnah akhir zaman, fitnah dajjal. Dikurniakan jodoh yang soleh, beriman yang boleh bimbing. Limpahkan kurniaan rahmat, perlindungan ke atas umat Nabi hadapi ujian. Moga Allah kurniakan kesihatan buat ahli keluarga, buat diri dan rakan-rakan semua umat Nabi. Dan semoga Allah memudahkan urusan ustaz menyampaikan dakwah, dan semoga diberkati setiap perjalanan ustaz belajar di madrasah. Amin. Semoga Allah kabulkan segala hajat. Khususnya Mak Su Sungai Petani Kedah, mohon doakan buat arwah Pak Su Ahmad Nasir bin Arifin. Semoga Allah tempatkan bersama para awliya dan salihin serta diberikan kesihatan sekeluarga. Amin. Semoga Allah kurniakan segala hajat. Khususnya Muhammad Fairi bin Bakri daripada Pahang, doakan semoga Allah mencucuri rahmat ke atas arwah ayah Bakri bin Mahmud, ayah dan ibu mertua alias dan Asmah, ibu Salmah binti Ja'far. Doakan semoga dikurniakan zuriat, keturunan yang soleh, selamat dunia dan akhirat.
Amin. Semoga Allah tunaikan segala hajat, Allah selamatkan dunia dan akhirat. Senyap hamba Allah pada sya'alam, semoga sentiasa istiqamah jalan Allah. Amin. Semoga Allah istiqamah zahir dan batin. Khususnya Zah Amin Kedah, doakan Allah kurniakan yang terbaik daripadamu kepadaku sekeluarga. Semoga Allah beri yang terbaik kepada sekeluarga penaja kita ini Puan Zah Amin. Khususnya Syahirah binti Zainal Taman Kirara Puchong Selangor, doakan kami sekeluarga sentiasa berada dalam pandangan rahmat, kasih sayang dan ridha Allah. Semoga Allah SWT menaikkan segala hajat, murahkan rezeki zahir dan batin, limpahkan rahmat, kurniaan anugerah pada semua penaja kita dan juga pada kita semua yang mendengarkan, yang belajar, yang sama-sama hadir melalui ilmu, dan semoga Allah SWT jadikan kita orang yang mengikuti perintah Allah dan Rasul dan menyalahi hawa nafsu, dan semoga Allah SWT kuatkan kita, beri taufik hidayah untuk terus beramal soleh, untuk kita mendekatkan diri pada Allah, dan semoga Allah bukakan hati kita, beri taufik, dan Allah bukakan makrifah mengenai Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Insya-Allah baca zikir. Ambil khulasah. Jawidul Latif. Allah Subhanahu. Ini nak bagi berat sikit Jawidul Latif. Amal. Sikit baca Jawidul Latif insya-Allah. Kata ulama-ulama di Hadramaut, siapa yang setiap hari amalkan Widul Latif, yakfi untuk dia, cukup dah, lengkap dah untuk amalan di harian, untuk hari-hari daripada itu. Dalam Widul Latif ni terkumpul amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. So baca ni insya-Allah cukup dah amalan untuk hari itu. Walaupun dia tak amal amalan lain, cukup dah, alhamdulillah dah, macam-macam dalam ni. Hak Nabi ajak, hak penting. Muka surat 76. Yang tak ada boleh share lah kawan-kawan. Tengok. Ataupun kita ikutlah yang boleh kita hafal insya-Allah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, من شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتعالى الله ملك الحق, لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون, وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي, ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وسرة وأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر وأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر وأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة وقال انفصام له والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم